Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Bab yang ke-47, di mana bab ini babun alamatin hubbillahi ta'ala lil abdi wal hassi ala takhalluqi biha was sa'yi fi tahsiliha. Bab alamat di mana kitanya menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, dan kitanya menjadi anjuran untuk berakhlak sedemikian rupa, serta kita berusaha untuk menghasilkan kecintaan kita ataupun kecintaan Allah kepada diri kita. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita belajar dalam kitab Riyadhus Salihin ini, di mana dalam tajuk yang kita bincangkan pada kali ini ialah tajuk di mana kita nak tahu bagaimana tanda-tanda Allah ni mencintai diri kita. Di antara perkara yang kalau dalam hidup kita ni penting sangatlah, supaya cinta ni tidaklah dalam keadaan yang kita rasa kasih dan sayang ni tidaklah pada sebelah pihak, tetapi dua-dua belah pihak. Biar cinta kita ni tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi biar kita bertepuk dua-dua belah, barulah kedengaran, istilah yang biasa digunakan di kalangan kita. Demikian juga dalam hidup kita ni, perkara yang utama dalam hidup kita bincang dalam kitab ini tentang mengenai bagaimana kita mesti melahirkan rasa kasih dan cinta kita hanya untuk Allah. Itu di antara perkara yang utama dalam hidup kita. Kerana dalam hidup kita ni, rasa kasih dan cinta kita ni ramai di kalangan kita berpaling arah. Orang kita ni dia jadi cinta kepada dunia, cinta kepada harta benda, cinta kepada anak pinak, cinta dia kepada makanan dan pakaian. Ni kecintaan-kecintaan yang biasa wujud dalam jiwa-jiwa manusia. Kebanyakan di kalangan kita demikian. Kenapa dia jadi demikian? Kerana dia sudah menjadi asyik masuk. Dipanggil terlampau dia rapat dengan perkara demikian, jadi lekat kecintaan dia kepada demikian, sehingga kan dia hilang rasa cinta terhadap Allah. Dalam hidup kita ni, kita jadi tak rasa cinta kepada Allah. Kenapa tak jadi cinta pada Allah? Kerana kita ni tak memahami diri kita pun kita tak kenal, kemudian pencipta kita pun kita tak kenal. Bila kita hidup dalam keadaan suasana yang disebut dengan kecintaan kitanya hanya bersekitar dengan makhluk, kita tidak rasa cinta kepada Khalik, yang menyebabkan rosak, yang dinamakan dengan perasaan hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dia? Kerana kita nampak perhiasan dunia ini menjadi keutamaan. Kita tak nampak perhiasan yang besar yang Allah sediakan untuk kita dalam syurga nanti. Yang ni punca dalam diri kita, sama ada kejahilan ataupun kerana kelalaian. Bila kita hidup atas dunia ni, ramai di kalangan kita ni lalai ataupun hanyut je dengan dunia. Sedar-sedar dia kena menghadap depan Allah. Ramai di kalangan kita begitu. Ataupun di kalangan hidup kita ni, kita tak berfokus. Hidup kita ni dalam keadaan kita tak tumpu. Sebenarnya aku ni hidup ni untuk apa? Pada diri kita ni. Tapi kita nampak aku hidup ni hanya sekadar nak makan, nak minum, nak tidur, nak berkeluarga, nak sekadar itu je pada diri dia, yang menyebabkan cinta dia tu tertumpu kepada yang demikian. Kita dah bincang panjang. Sebelum daripada ni, tak boleh begitu. Hidup orang mukmin ni, dia kena jadi fokus. Hidup kita ni kena letak Allah menjadi keutamaan. Cinta kita kerana Allah. Segala benda kita buat, mesti Allah letak yang pertama. Lepas pada Allah, baru turun pada Rasul. Kemudian lepas pada itu, baru turun pada mak ayah, pada suami, pada anak-anak, kepada keluarga. Ini dia mula turun. Dia panggil demikian. Cinta ni orang mukmin. Sebab itulah, lepas pada kita ni rasa letak Allah dahulu dalam hidup kita,
menyebabkan kita ni rasa nikmat. Bila sembahyang rasa nikmat, bila kita puasa kita rasa nikmat, kita rasa halawatul iman, kemanisan iman pada diri kita ni wujud. Kita rasa seronok je. Kita buat apa yang disuruh oleh Allah, kita akan rasa gembira dalam hidup kita. Punca kerana kitanya berfokus, dia panggil. Kita letak Allah jadi keutamaan dalam kehidupan aku. Ni cara hidup orang mukmin. Sehingga kan kita tak peduli lagi apa benda yang lain tu nombor 2, nombor 3 dah. Tapi Allah mesti jadikan keutamaan hidup orang mukmin. Tu yang pertama. Lepas tu yang keduanya, kita nak belajar pula macam mana kita nak tahu Allah ni menyayangi kita dan mencintai kita. Ni tajuk yang kita nak bincangkan pada kali inilah. Babun alamatul hubbillahi ta'ala. Bab di mana kita nak tahu rasa cinta Allah kepada diri kita pula. Allah mencintai kita ni bagaimana? Lil abdi, bagi seorang hamba ni. Dan juga satu anjuran pada kita ni berakhlak sebagaimana yang diminta oleh Allah untuk dicintai. Demikian juga kitanya berusaha untuk menghasilkan cinta Allah pada diri kita. Itu cara dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni dia kena usaha tarik perhatian Allah. Biar Allah dalam bilion manusia ni Allah hanya pandang kita. Tidak kata Allah pandang kepada selain daripada kita. Ramai dalam hidup kita ni yang bila kita berakhlak dengan bukan akhlak yang sewajarnya, pandangan Allah tak ada dah pada diri kita. Kita baca dalam orang kita tanya, Ustaz, macam mana nak tahu Allah mencintai kita? Misal contohnya, macam mana kita nak tahu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci kita? Dalam hadis-hadis Rasulullah cerita perkara demikian. Allah mula benci dengan siapa? Orang tua yang berzina, misal contohnya. Allah tak suka, Allah tak nak pandang orang yang tua kemudian dalam keadaan dahlah tua kemudian buat maksiat pada Allah. Allah tak nak pandang wala yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah tak nak cakap dengan dia hari kiamat nanti. Banyaklah dalam disebut dengan gambaran orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang dalam hidup kita ni biar Allah mencintai kita. Macam mana tanda-tanda dia? Dalam ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ini di antara ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu ni benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Kamu diajar semua ikut yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Fattabi'uni maknanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu ikut. Fattabi'uni. Ini cara demikian Allah Subhanahu wa taala sebut. Bila kamu ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai di sisi Allah. Mula tanda. Di antara tandanya, kamu mula dicintai di sisi Allah apa dia? Kamu boleh ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu jadi ringan dalam nak menghidupkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kita tanya, Rasulullah bawa apa dalam hidup kita? Ada orang tanya demikian. Rasulullah bawa apa? Kita jawab, Rasulullah bawa Islam. Rasulullah bawa Islam. Yang dipikul di belakang Rasulullah ni bawa cara hidup yang sebenar untuk nak selamatkan kita. Islam ni apa dia? Orang tanya lagi, Islam ni apa dia? Islam ni satu, dia panggil way of life. Satu cara hidup untuk diri kita. Nak suruh hidup sebenarnya macam mana? Bukan hidup untuk dunia je, tetapi macam mana nak hidup dalam kubur, macam mana nak hidup di padang mahsyar, macam mana nak hidup sampai ke kita boleh masuk dalam syurga Allah. Ini dipanggil Islam. Tak ada agama yang boleh mengajar pada kita, yang boleh selamatkan diri kita di dunia pun selamat, dalam kubur pun selamat, di akhirat nanti pun selamat, kemudian masuk dalam syurga, sampai boleh masuk dalam syurga, selamat daripada neraka pun kita boleh masuk syurga, kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, dinan ni maknanya way of life. Dalam ekonomi kamu dengan Islam, dalam politik kamu dengan Islam, dalam sosial kamu dengan Islam. Segala benda hidup kamu ni semua cara dengan cara Islam. Start daripada bangun tidur sampai kamu tidur balik. Start daripada kamu mula hidup sampai kamu mati. Dalam hidup kamu ni dengan Islam. Dengan Islam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu seorang yang muslim pada diri kamu, seorang yang benar-benar Islam. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham, bila bawa Islam, dia akan bertentangan. Islam ni dia akan bertentangan dengan siapa? Bertentangan dengan orang kafir. Dia bertentangan dengan pemuas nafsu dunia, dipanggil. Islam ni bertentangan dengan si munafik. Islam bertentangan, dia akan ada cabaran. Bila bawa Islam, menyebabkan dia bertembung terus. Bertembung dengan orang kafir, bertembung dengan si munafik, bertembung dengan si zalim, orang yang hidup dalam keadaan zalim. Dia tak nak cara hidup Islam. Dia nak cara hidup dia mengikut hawa nafsu dia. Nak tidur, tak nak bangun solat subuh, tak nak. Orang yang ikut hawa nafsu, dia nak enjoy dengan betina dalam hidup dia ni, dengan perempuan-perempuan yang jalang-jalang ni, dia nak duduk demikian. Hidup dia dengan cara mengikut hawa nafsu. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk jalan. Jalan hidup ni, kalau kamu nak suruh selamat sampai ke dalam syurga, hanya dengan Islam. Itu cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak merentah negara, merentahlah, tapi merentah cara Islam. Kamu nak berkeluarga, berkeluargalah, tapi berkeluarga cara Islam. Itu cara demikian. Kamu nak berekonomi, kamu nak berurusan, kamu nak meniagalah dalam hidup kamu. Kamu nak buat apa pun, kamu buat, tapi mesti dengan cara Islam. Cara Islam tu bincang panjang, termasuk kamu nak berpolitik. Berpolitik pun cara Islam. Tak boleh berpolitik cara yang disebut Machiavelli. Berpolitik cara kafir, sekularis. Cara orang yang bukan Islam. Tak. Semua benda yang dalam hidup kamu ni dengan cara Islam. Islam ajar macam mana? Berpolitik cara Islam, bersosial cara Islam. Segala benda yang kita buat, semua cara Islam. Tak ada satu benda pun yang tidak diajar dalam Islam. Bila kamu boleh ikut cara Islam ni, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah, kamu akan disayangi di sisi Allah, kamu akan dapat yang disebut dengan kecintaan Allah pada kamu. Tapi kalau kamu tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak ikut yang disebut dengan fattabi'uni. Fattabi'uni ni maknanya kamu ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ikut yang disebut yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Senang ke susah nak ikut Nabi Muhammad? Orang yang lapang dada dia, orang yang dia tahu jalan hidup dia, orang yang dia nampak bagaimana dia nak pergi dalam hidup dia akan jadi mudah nak ikut Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi daripada Iran datang, daripada Farsi datang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kita baca Julaibib radhiyallahu anhu, jauh daripada South Africa, daripada Afrika datang menemui Rasulullah, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya orang jauh-jauh semua yang datang tu menjadi, kerana apa dia menjadi sahabat Rasulullah ini? Kerana mereka ni dalam hati mereka nampak, aku nak hidup jauh, aku nak hidup sampai ke dalam syurga Allah. Jadi aku sanggup menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, kerana hanya Rasulullah yang boleh tunjuk jalan hidup untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ni. Sebab tu dalam hidup kita ni, jangan leka dan jangan tinggal Rasulullah. Kalau kita tanya kenapa kita perlu berselawat sepanjang masa pada Rasulullah, ingat pada Rasulullah setiap hari ni, jangan tertinggal daripada selawat pada Rasulullah. Punca ni lah, punca nak suruh kita ni, bila kita sentiasa berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni sentiasa dekat dengan Rasulullah. Bila kita sentiasa dekat dengan Rasulullah, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Itu cara, salah satu cara yang diajar oleh Allah. Kalau kamu nak suruh kamu dicintai di sisi Allah, fattabi'uni, kamu ikut yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Bukan sekadar itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian akan diampunkan segala dosa-dosa kamu. Bila kamu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap benda yang kamu buat, kamu ikut Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Tuan-tuan tak rasa bangga ke dalam hidup kita kalau sekiranya dalam hidup kita ni kita boleh terlepas beban? Kan kalau kita ni terikat dengan hutang yang banyak dengan bank. Katakanlah demikian, adalah hutang kita 2 juta, 3 juta misal contoh. Satu hari bank telefon,
bank bagi tahu pada kita, tuan, bank telah riliskan semua hutang-hutang ni telah dibuang, tak ada lagi dah hutang-hutang tuan dengan pihak bank. Kita rasa bangga, alhamdulillah, syukur pada Allah, hilang bebanan pada diri kita. Demikian juga dengan hidup kita ni. Hidup kita ni ada je dosa, ada je kesilapan yang kita buat terhadap Allah. Macam mana Allah nak suruh Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa-dosa kita ni? Dengan cara fattabi'uni, ikut yang dibawa oleh Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Di saat mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang tak buat, orang payah nak buat, tiba-tiba kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu mana kita hidup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dalam keadaan demikian Allah ampunkan dosa kita. Sunnah Rasulullah, jangan nampak sunnah Rasulullah ni terikat dengan satu je, jangan. Dalam dunia kita sekarang ni, di antara sunnah Rasulullah pada semayang berjemaah. Kita kata berjemaah ustaz, betul, semayang berjemaah. Lepas tu tak boleh rapat-rapat, pun sunnah juga. Rapat-rapat pun sunnah juga. Renggang pun sunnah juga. Itu cara demikian. Di mana Rasulullah suruh kita jarakkan. Kalau sekiranya kita dalam keadaan yang kita ni dalam keadaan yang dinamakan dengan apa dia, nak memutuskan rantaian musuh-musuh yang menyerang jasad kita, kita boleh berjangkit, senang berjangkit. Lalu Rasulullah suruh renggangkan sunnah Rasulullah, rapatkan pun sunnah Rasulullah. Itu cara demikian pada diri kita ni. Lepas tu kita kena tengoklah keadaan bagaimana indahnya Islam. Islam ni dia tak terikat dengan satu tu saja, tidak. Ibadah kita boleh tengok sekarang kan, zaman dulu kita sentiasa letak dalam pemikiran kita, sembahyang berjemaah mesti rapat kita sebut demikian. Itu cara kita. Tapi sekarang tengok di Masjid Nabawi pun direnggangkan. Ini pun dianggap sunnah juga. Cuma jarang kita buatlah. Kenapa dia renggang? Kerana takut berjangkit penyakit-penyakit di antara satu sama lain. Penjarakan berlaku. Ini di antara yang kita kena faham sunnah Rasulullah. Sembahyang pergi ke masjid, sunnah Rasulullah. Kemudian bila satu ketika pihak pemerintah kata tak boleh pergi sembahyang berjemaah di masjid, sembahyang di rumah, pun sunnah juga. Sembahyang berjemaah di rumah pun sunnah juga. Itu kita kena faham bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kes-kes dan dalil-dalil yang menunjukkan perkara yang demikian. Menunjukkan apa dia? Kalau kita boleh faham konsep ini, menunjukkan kita ni mengikut Rasulullah. Ada orang kita ni dia tak faham konsep demikian. Dia kata kelab malam boleh buka, disebut kedai judi buka. Kemudian ada yang disebut demikian. Kita kata kelab malam mana buka, kemudian kedai judi mana buka. Dia kata tak, kelab malam tak buka, kedai judi tak buka, tapi pasar raya buka, disebut demikian. Ada orang kita sebut pasar raya buka, yang tu boleh pula, masjid kenapa tak buka, disebut. Ni tanda kamu tak belajar sunnah Nabi. Kalau kamu belajar sunnah Nabi, kamu belajar qawaid fiqhiyah, kamu belajar usul fiqh dalam hidup kamu faham kenapa kita tak buka masjid, kenapa pihak pemerintah arahkan supaya masjid tak dibuka lagi. Punca apa dia? Ada sebab. Dan ada kaedah dalam Islam dipanggil kaedah usul fiqh, kaedah qawaid fiqhiyah yang mesti digunakan dalam kehidupan bermasyarakat pada hari ini. Yang ni ramai orang kita ni tak faham perkara demikian. Lalu Allah kata, bila kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, attabi'uni yuhibbukumullah, dicintai di sisi Allah yang pertama, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Macam mana nak diampunkan dosa kita ni? Ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi, terampun dosa kita. Sunnah Nabi apa dia? Banyaklah. Kita senyum. Bila berjumpa dengan orang, kita senyum. Hapus dosa kita. Dosa prasangka, dipanggil demikian. Ramai orang kita ni senang nak berprasangka. Tengok orang tu, ni ada COVID ni kot, disebut demikian. Senang je dalam hidup kita ni nak jadi rosak hubungan kita dengan orang. Kita pandang orang seorang tu, kita kata ni ada ni penyakit begini. Ni nak sebutnya gambaran prasangka. Macam mana cara kita senyum? Jumpa dengan saudara-saudara kita senyum. Senyum tu sunnah Nabi. Terhapus dosa prasangka tadi. Dosa prasangka yang kita ada dalam jiwa kita ni menyebabkan dengan amalan kita bagi salam, Assalamualaikum, menghidupkan sunnah Nabi, hapus dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lalu Allah sebut, sesungguhnya Allah ni Maha mengampun dan juga Maha belas kasihan dengan hamba-hambanya. Firman Allah Taala lagi, ya ayyuhallazina amanu,
wahai orang yang beriman pada Allah. Kalau kamu rasa kamu beriman pada Allah, kamu dengar. Benar apa yang aku nak sebut pada kamu? Man yartadda minkum an dinih. Siapa-siapa yang murtad daripada agamanya, an dinih, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Sudah pasti siapa-siapa yang keluar daripada Islam ataupun berpaling daripada Islam, tak nak pada Islam, yang kemudian fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, kamu akan dapati Allah akan datangkan satu kaum yang di mana Allah mencintai mereka. Allah lebih mencintai. Kamu tak nak bawa Islam, tak apa, aku akan gantikan dengan satu kaum yang lebih aku sayangi pada mereka tersebut. Wa yuhibbunah, mereka ni bukan sekadar itu, mereka pula mencintai Allah. Kalau kamu tak nak dengan Islam, kamu katakanlah ada orang Malaysia kita kata, kami tak naklah pada Islam, Allah jadikan satu kaum yang tak nak pada Islam ni, Allah hapuskan semua sekali. Allah ganapkan, Allah datangkan kaum yang di mana kaum ni Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Dalam keadaan demikian, azillatin alal mu'minin. Sifat mereka ni apa dia? Azillatin alal mu'minin. Mereka ni terlampau, mereka nya dengan orang mukmin tu dalam keadaan lemah lembut. Azillatin alal mu'minin. Sesama orang Islam tu kamu boleh tengok dia ni dengan orang sama-sama orang mukmin ni, dia rasa seronok sangat. Azillatin alal mu'min. Ni sifat orang yang dicintai di sisi Allah. Sifat dia apa dia? Azillah. Dia dalam hidup dalam keadaan yang dengan orang-orang mukmin dia akan rasa macam adik-beradik. Rasa seronok je. Azillatin alal mu'minin. Kemudian wa a'izzatin alal, kemudian alal mu'min, a'izzatin alal kafirin. Tapi dia rasa mulia dia dibandingkan dengan orang kafir. Depan orang kafir dia rasa megah. Aku Islam. Aku hidup dalam keadaan penuh dengan kemuliaan dengan Islam. Dia tidak tunduk dengan kekufuran orang. Dia tidak tunduk dengan kemaksiatan manusia. Dia tak rasa, dia rasa megah dia. Ada orang yang dia tak rasa megah dengan Islam. Nak pakai kopiah, tak nak. Kenapa? Nanti orang kata warok sangat disebut. Ada orang yang tak rasa izzah dengan Islam. Pada diri dia, dia tak nak. Pada diri dia nak menunjukkan pribadi Muslim. Tingkah laku pribadi Muslim dalam hidup dia. Dia tak nak. Kerana dia tak rasa mulia dengan Islam. Tak, orang mukmin ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Ini sifat orang yang dicintai di sisi Allah. Allah mencintai dia. Dia rasa megah dia dengan Islam depan orang kafir. Orang kafir bila dia orang kafir tengok dia, orang kafir jadi gerung, takut dengan pribadi ataupun dengan kemuliaan yang ada pada diri dia. Agama yang ada pada dia tu hebah. Dia ada hibah tersendiri. Tidak kata orang kafir kata, orang ni aku tak kisah pun. Kenapa? Kerana dia tak ada apa-apa kekuatan. Tapi kalaulah orang kafir ni, dia tengok orang Islam tersebut, dia rasa dia ni jangan main-main ni. Dia ada pendirian ni. Orang ni sifat dia nya sifat yang terpuji pada diri dia. Orang kafir ni jadi rasa kemuliaan, kehormatan pada diri dia. Ini tanda Allah menyayangi seorang tersebut. Allah sayang pada orang ni. Dan dia ni dengan orang mukmin azillah. Tapi dengan orang kafir aizzah. Itu cara demikian. Dengan hidup kita ni Allah bagi peluang demikian pada diri kita. Biar orang kafir tengok orang Islam ni, dia tahu orang Islam ni dia ada prinsip, dia ada hak dia ada tingkah laku dia, ada sifat dia pada diri dia. Ni tak orang kafir tak rasa takut, tak rasa bimbang langsung. Isu misal contoh kita ni kan, isu arak. Bila kita sebut tentang mengenai arak ni, orang kafir kata, orang kafir boleh sebut, dia kata kalau nak hapuskan kilang arak, dia kata hapuskan sekolah-sekolah tahfiz terlebih dahulu. Terus senang mereka sebut demikian. Ni maknanya tak ada kemuliaan. Patutnya orang kafir yang sebut demikian, ataupun ada mulut-mulut yang celupar sebut demikian, orang ni dia kena tangkap, masuk penjara terus. Ataupun kena hukuman terus orang demikian. Orang kafir yang dalam keadaan yang minum arak, mabuk, langgar orang Islam, orang ni kena ada tindakan terus. Tindakan apa dia? Kamu matikan. Kamu telah bunuh orang. Maka kamu kena bertanggungjawab terhadap keluarga yang kamu bunuh tadi. Itu di antara benda yang demikian. Tegas dia panggil demikian. Ini peranan pihak berkuasa lah. Jangan tunggu lagi. Dah berapa lama dah negara kita ni
dimusnahkan oleh peminum-peminum arak. Kalaulah orang yang isap dadah kita anggap bahaya, menjadi dadah menjadi musuh negara, COVID-19 menjadi musuh dunia pada hari ini, nak sebut demikian, agak jauh lebih teruk daripada yang ni, kerana dia merupakan ummul khaba'is, bapa kepada segala keburukan atas dunia ni. Berpunca daripada mana? Yang disebut dengan kerosakan atas dunia daripada agak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut agak, judi, tenung nasib, kemudian semua ni rijsun, di antara najis-najis, min amali syaitan, di antara amalan syaitan. Kita kena usahalah. Kerajaan yang ada sekarang ni kena buat undang-undang yang memang mengajar pada mereka peminum arak. Orang nak minum arak tak boleh bebas begitu. Manakala kita pula, sifat orang mukmin tahu saja di 7-Eleven di kawasan kita ataupun di Speedmart di kawasan kita ada jual arak, buat bantahan. Wajibkan bantahan. Kamu tak boleh jual terbuka begitu. Bahaya di kalangan masyarakat. Kerana apa dia? Kerana bila kamu jual cara terbuka, kemudian diminum cara terbuka begitu, akhirnya naik atas jalan raya, gempuh orang, lawan arus, menyebabkan berlakunya kematian yang di kalangan orang-orang yang tak bersalah. Kerana apa dia? Kerana mabuknya kamu, jahatnya kamu tersebut. Kalau pengedar dadah tu pun kita boleh gantung sampai mati, kenapa yang disebut dengan arak ni kita tak buat yang lebih, yang nak mengajar pada mereka ni jangan sedemikian rupa, jangan. Dia panggil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanda orang yang dicintai oleh Allah, azillatin alal mu'minin wa a'izzat, kemudian azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Azillah alal mu'minin, lemah lembut dengan orang mukmin. A'izzah alal kafirin, a'izzah alal kafirin, mesti merasa hebat di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, mereka hidup berjuang di jalan Allah. Orang yang dicintai di sisi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka hidup ni yujahid, bersungguh-sungguh di jalan Allah, fi sabilillah. Dia akan buat sesuatu dengan tujuan, aku buat ni kerana Allah. Segala benda aku buat ni untuk menegakkan kalimah Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Kita ni berjuang untuk apa? Tiap-tiap turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kita berjuang untuk apa? Berjuang untuk perut ke berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Ada di kalangan kita hidup, dia berjuang untuk apa dia? Untuk perut dia. Aku nak suruh perut aku ni jadi kenyang. Aku nak suruh keluarga aku ni jadi hidup dalam keadaan selesa. Aku nak suruh kenderaan aku ni kenderaan yang mewah. Begitu je dalam hidup dia. Sanggup dia berjuang bermati-matian. Untuk apa dia? Untuk diri dia. Tak. Allah ajar orang yang dicintai di sisi Allah, yujahiduna fi sabilillah. Hidup dia berjuang untuk jalan Allah. Dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni dia usaha dia untuk tegakkan kalimah Allah. Kerja dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara. Wala yakhafuna laumata laim. Kemudian Allah cirikan lagi, orang yang aku cintai ni mereka tidak mereka tidak rasa takut dengan celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna laumata laim. Yang orang nak cela dia, orang nak keji dia, orang nak tulis dalam status Facebook mereka, nak kecam dia dan sebagainya, dia tak takut. Kamu kecamlah macam mana pun, kamu kejilah macam mana pun, kamu katalah macam mana pun, aku ni yang penting aku betul dengan jalan Allah. Hidup aku ni yujahiduna fi sabilillah. Aku juang di jalan Allah. Kamu nak kata pada aku, kamu nak ugut dengan aku, kamu nak sebut innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka berkumpul untuk menakutkan kamu, menggerunkan kamu. Fazadahum imana. Orang mukmin ni semakin kuat iman dia. Aku wala yakhafuna laumata laim. Aku tak takut dengan celaan orang nak mencela. Yang aku bimbang kalau Allah cela aku dalam hidup. Yang pentingnya aku hidup ni untuk Allah. Ni yang kita ikrarkan. Tiap kali mana kita solat, kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mengemang bulu roma kita kan. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar, bila Allahu Akbar tu kita mula sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Mula kita pun ikrar depan Allah. Kita mula sebut terus inna salati, sungguhnya salat aku, wa nusuki, segala amal ibadah aku, wa mahyaya, segala hidup aku,
wa mamati, segala kematian aku, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah yang menjaga alam ini. Ni sifat orang mukmin. Orang mukmin ni dia jadi demikian. Sampai peringkat dia kata, aku ni orang nak buat macam mana pun, orang nak tukar aku ke orang nak buat macam mana pada aku, wala yakhafuna laumata laim. Aku tak takut dengan celaan orang yang mencela pada aku. Orang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, zalika fadlullahu yu'tihi man yasha. Itulah anugerah Allah yang Allah bagi bukan semua orang, pada seseorang tertentu saja. Yu'tihi man yasha. Orang-orang tertentu je dapat ni. Kalau kalian dapat nikmat ini, kalian jadi orang macam ni, kalian diberi kelebihan oleh Allah. Kerana tak semua orang dapat nikmat ini. Ada orang yang hidup dia jaga orang kafir, sibuk nak jaga orang kafir. Kan nanti bagaimana orang kafir? Orang kafir pun ada hak juga. Dia nak minum arak, ada juga hak orang kafir dia sebut. Ya, kita sebut, kita tidak nafikan hak dia, tapi janganlah sampai peringkat kamu teruja dengan kekufuran dia tersebut sehingga kamu mengangkat dia menjadi pemimpin pada diri kamu. Kamu pula dipimpin oleh dia kerana terujanya kamu dengan cara demikian. Mengarut dah. Kamu ni jadi khadam pada dia pula. Kamu sanggup untuk mengikut dia tersebut. Mengikut kekufuran mereka tersebut. Habis dah pada diri kamu sampai peringkat demikian. Mengikut orang kafir ni, sebelum daripada ni sejarah yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Dia rela dia sebut orang Islam yang jahat menjadi pemimpin tu jauh lebih baik pemimpin kafir yang lebih amanah dibandingkan dengan orang Islam yang khianat. Dia sebut demikian. Dia boleh sebut demikian. Ada juga orang yang kita ni sampai tahap demikian. Padahal mana ada orang Islam nak khianat? Kalau dia khianat, dia bukan orang Islam. Orang Islam dia tak akan khianat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak akan berlaku seorang tersebut berzina saat mana dia berzina dia sedang seorang mukmin. Orang Islam ni dia tak akan berlaku demikian. Wala yusrikus sarq. Dia tak akan mencuri saat mana dia mencuri sedangkan dia seorang mukmin. Kalau dia mencuri juga, dia bukan mukmin dah. Kalau dia seorang yang dia berzina juga, dia bukan orang mukmin dah. Di waktu mana dia melakukan demikian, sudah terkeluar iman daripada jasad dia. Itu cara demikian pada dia. Kemudian orang kafir iman pun tak ada. Iman pun tak ada. Dia kata, macam mana dia nak lantik orang kafir yang dia kata lebih amanah. Orang kafir, macam mana orang kafir ni boleh amanah? Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, la dinan liman la amanatalah. Tidak ada agama orang yang tidak ada amanah pada diri dia tersebut. Maknanya apa dia? Orang kafir ni tidak ada langsung iman dalam tubuh badan mereka tersebut. Ya, kemudian zalika fadlullah. Kalau kita dapat nikmat tersebut, itu anugerah Allah. Yu'tihi man yasha. Allah pilih bagi siapa yang Allah nak bagi. Wallahu wasi'un alim. Allah ni maha luas lagi maha mengetahui segala sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam hidup ini. Kemudian daripada hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah Taala qala, Allah Taala telah berfirman. Ini dipanggil hadis kursi. Hadis kursi yang disebut demikian, man adali waliyan faqad adantuhu bil har. Siapa-siapa yang melakukan khianat ataupun menyakiti wali-wali aku isytiar perang dengan orang tersebut. Ini cara demikian. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Kita kata, ada ke wali-wali Allah lagi atas dunia ni? Ada. Orang yang dekat dengan Allah. Hidup dia jaga perintah Allah. Hidup mati dia ni dalam keadaan dia jaga agama Allah. Naik kedudukan dia sampai peringkat wali. Dia tak mengaku dia ni wali, tapi Allah kurniakan pada diri dia kemuliaan tingkat darjat dia sampai dia dekat dengan Allah. Ada ke tak ada zaman kita ni? Ada orang tanya, ustaz, ada lagi ke wali-wali Allah? Wali-wali Allah ni ada. Wali Allah ni sampai bila ada? Sampai dunia kiamat. Sampai dunia kiamat. Ada pun Nabi telah berakhir. Nabi dan juga Rasul dah berakhir. Tapi wali, ulama-ulama sepakat berada sampailah Allah nak matikan, nak tutup alam ni, barulah Allah matikan wali-wali Allah SWT. Wali-wali Allah ni orang yang dekat dengan Allah.
Hidup dia sentiasa jaga perintah Allah sehingga naik kedudukan dia dekat dengan Allah. Kita boleh jadi ke wali Allah, boleh. Tapi jangan mengaku. Jangan mengaku pakai name tag. Aku wali Allah, misal contohnya. Tu bukan wali Allah, tu wali band je dipanggil. Dia dipanggil demikian. Yang mengaku wali ni dia bukannya wali. Itu wallah dia panggil demikian. Tapi wali yang sebenar ni apa dia? Orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia jaga perintah Allah, jaga sungguh-sungguh dia jaga perintah Allah dalam hidup dia. Apa benda pun dia perhati Allah nak macam mana dalam hidup ni yang sebenar. Pandangan dia pandangan yang dia dapat ilmu daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kita ni, Allah telah kurniakan, Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz nikmat dalam hidup kita, sejarah hidup kita. Orang yang kita dapati Allah bagi pada diri dia kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ni? Allah yarham Datuk Dr. Harun Taib, Allah yarham Datuk Harun Taib, Allah yarham Ustaz Bakaci, Allah yarham Ustaz Fadil Nur. Ni di antara wali-wali Allah. Allah yarham Ustaz Ismail Kamus. Ni di antara orang yang wali-wali Allah. Allah yarham Datuk Ishaq Baharum. Ni Allah bagi pinjam untuk orang Melayu di sebelah Malaysia kita ni di antara wali-wali Allah. Di Indonesia ada wali Allah, di Brunei ada wali Allah, di Singapura ada wali Allah. Wali-wali ni ada. Cuma dia tak pernah mengaku diri dia jadi wali. Tapi kita tengok pada diri dia, kita tahu ni wali Allah ni. Dengan amalan-amalan dia, kesalehan dia dan ketaatan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Allah sebut mana-mana orang yang menyakitkan wali-wali Allah, menyakitkan hati, man adali waliyan, mana-mana orang yang dianya tengok wali-wali aku ni dikhianati, tiba-tiba dia tak kata apa-apa, ataupun dia sendiri menyakitkan wali-wali aku, faqad adzantuhu bil harb, aku isytihar perang dengan orang demikian. Perang terus. Allah sebut faqad adzantuhu bil harb, aku mengizinkan untuk berperang dengan orang yang demikian. Padanya aku akan aku perangi orang yang jenis demikian. Akan menjadi musuh dengan aku. Kenapa dia? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Allah sebut orang-orang yang macam ni hidup dia sentiasa mendekatkan diri dia dengan apa yang aku cintai di sisi aku, sama ada yang pertama mimmaftaratu alaih, dengan apa yang aku fardukan ke atas dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wali-wali aku ni dia jaga benda yang fardu dalam hidup dia jaga yang disebut dengan perintah-perintah Allah yang fardu ni, dia sentiasa jaga dalam hidup dia pada diri dia. Maknanya sembahyang fardu, puasa fardu, zakat fardu, kemudian yang disebut dengan syariat fardu, segala benda yang fardu dalam hidup ni, maka dia akan dekatkan diri dia dengan cara demikian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma yadhalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hamba aku yang jenis macam ni sentiasa nak mendekatkan diri dia dengan aku ni dengan perkara-perkara yang sunat. Dalam hidup dia ni dahlah dia buat yang fardu, dia jaga yang fardu, dia tambah pula dengan yang sunat bin nawafil. Macam kita ni kan, puasa dalam bulan Ramadan, puasa Ramadan. Masuk dalam bulan Syawal, sambung 6 hari puasa sunat lagi. Ni maknanya buat lagi puasa sunat. Kemudian puasa pula dalam 13, 14, 15. Puasa putih dipanggil demikian. Kemudian kita buat lagi amalan-amalan sunat. Puasa sunat hari Isnin Kamis. Puasa sunat lagi. Maknanya mendekatkan diri kepada Allah sampai bila? Hatta ahabbah, sehingga aku mencintainya. Hatta uhibbah, sehingga aku mencintai dia. Dia buat ni, baca Quran. Orang lain sibuk baca WhatsApp, dia sibuk baca Quran. Orang lain sibuk dengan mengupdatekan yang disebut dengan apa dia, Facebook, Instagram. Dia tak. Dia sibuk dalam hidup dia mendekatkan diri bacaan Al-Quranul Karim berterusan dalam hidup dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa iza ahbabtuhu, bila aku dah mula mencintai hamba-hamba sebegini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi apa yang dia dengar tu, aku menjadi pendengaran dia. Bila aku dah mula mencintai hamba-hamba macam ni, segala yang dia dengar sakit, maka orang yang menyakitkan pendengaran dia tadi, maka tersakitlah lepas pada ni. Itu cara Allah SWT sebut. Pendengaran dia, pendengaran aku. Yang dia dengar tu, benda yang dia nak dengar, itu maknanya aku setuju.
dengan hamba tersebut. Mana-mana benda yang dia tak nak dengar, itu pun tanda aku setuju dengan hamba-hamba tersebut. Tanda kamu boleh ambil pelajaran daripada dia. Kerana pendengaran dia menunjukkan dia mewakili apa yang aku nak dalam hidup. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Pandangan mata dia, apa yang dia pandang tu, yang itulah yang aku sayangi dan aku kasihi. Dia ni mewakili apa yang aku nak, tersebut dia pandang, maka yang itulah yang membawa kebaikan dan keberkatan. Sebab tu orang-orang yang wali-wali Allah ni dia tak pandang mengata, tak mendengar mengata, tak. Wali-wali Allah ni kalau kita tengok dia dengar benda-benda yang pelik-pelik, bukan wali Allah tu. Tu wala, senang ceritanya. Kalau dia dalam hidup dia ni sibuk nak dengar benda-benda yang tak baik dan sebagainya, itu tanda dia ni seorang yang bukan wali Allah. Ataupun pandangan mata dia tidak memandang benda yang disuruh oleh Allah. Bukan demikian. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangan dia tu mewakili apa yang dia sentuh itu, yang dia sentuh tersebut aku pun suka dengan apa yang dia pegang, yang dia sentuh, yang dia tulis, yang dia rakam, yang dia semua tu mewakili aku, katanya Allah. Wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan tempat yang mana dia berjalan tu semua membawa kebaikan dan keberkatan pada dia. Wa in sa'alani a'taituhu, orang yang macam ni kalau dia minta dengan aku akan bagi segala apa yang dia minta tersebut. Wala ista'adani la'u'idannah, kalau sekiranya dia pohon untuk melindungi diri dia daripada sesuatu benda, maka aku akan lindungi orang yang jenis demikian. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. InsyaAllah kita akan sambung dalam tajuk ini lagi pada pengajian minggu yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dan Allah jadikan kebaikan pada diri kita lah. Allah jadikan pada diri kita bertambah rezeki-rezeki dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.